Dah start dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi at-tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi sahabat-sahabat FB, tuan-tuan guru, para asatizah, adik-beradik jauh dan dekat, sahabat kita di Sarawak, di Putrajaya, di Kelantan, nantinya insya-Allah dari Turki dan juga Mesir, dan dari seluruh negara, dari mana-mana tuan-tuan dan puan-puan berada pada saat ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, petang ini petang yang terakhir. Saya sangat memahami bahawa kebanyakan daripada kita pada ketika ini sedang sibuk untuk membuat persiapan yang terakhir untuk berhari raya pada besok. Jadi ahlan ya Syekh Murad min Istanbul. Bukannya Ketambola nah. Yang ni betul-betul Turki punya. Jadi kita nak selesaikan kuliah Ramadan kita seperti yang dijanjikan, di samping nak menyelesaikan apa yang kita bahas bincang kemarin berkenaan dengan raya ikut syariat. Tuan-tuan ya. Hari ini kita akan berpisah dengan Ramadan. Petang ini adalah petang terakhir kita berada dalam Ramadan, dan kita hanya ada beberapa jam sahaja lagi untuk melepaskan pelukan Ramadan. Dia akan tinggalkan kita untuk setahun lagi, untuk kita dapat bertemu pula nanti dengannya pada tahun yang akan datang, sekiranya kita dipanjangkan usia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, baik, kita kembali merujuk di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah, Babu Salatil Aidain. Boleh kalau tuan-tuan yang ada kitab rujuk nanti ya. Ya, na'am. Okey. Kita sebut kemarin tentang last kita sebut tentang takbir hari raya ya pada malam. Nanti petang saat lagi, selepas daripada maghrib, kita pun berbuka dan solat maghrib. Kita akan kemudiannya mempunyai masa yang sangat panjang, daripada maghrib sampailah ke subuh, sampailah sebelum daripada imam mengangkat takbir solat sunat hari raya besok pagi. Maka itulah waktu yang panjang untuk kita membesarkan syiar agama Allah. Yang Allah kata walitukabbirullaha ala ma hadakum,
Apabila kita walitukmilul iddata, dan apabila kita sudah menyempurnakan iddah, tempoh kita berpuasa 29 atau 30, dalam realiti kita tahu ni kita berpuasa selama 30 hari ya, Ustazah Faridah. Lepas itu bila kita dah berpuasa selama 30 hari, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, doktor sahabat saya Dr. Wan Muhammad Rushidi. Lepas tu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita pun bertakbir seperti mana yang ditunjuk, yang dihidayatkan kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kemarin kita dah sebut tentang sirah takbir. Cuma saya nak ingatkan tuan-tuan ya, supaya kita dapat menyebut sirah takbir itu dengan tepat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita sambung Allahu Akbaru, Allahu Akbarullah. Kalau kita berhenti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau sambung baru kita matikan dekat situ. Kalau tidak, kita akan menyambung dia dengan menghidupkan dhammah. Boleh tuan-tuan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hidupkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Tuan-tuan Okey. So kita dah sebut tentang macam mana malam kita hidupkan malam ni. Ihya'lu lailatihima bil ibadah. Kemudian al-ghuslu. Kita dah sebut juga tentang mandi. Cuma saya tak sebut kemarin tentang bila start mandi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sahabatku Ustaz Fauzi min Sarawak. Sabang. Bukan Sarawak saja tak boleh balik. Atau IT tak boleh balik. Saya pun tadi baca dalam Astro Aiwani, negeri kedua yang paling ramai cuba untuk merempuh sempadan, cuba untuk keluar daripada sempadan dan ditahan oleh polis adalah negeri Kedah. Tuan-tuan kita harap adik-beradik kita ni janganlah duk pi gagah juga. Pasal apa? Pasal kalau kita lepas pun hala pi aja. Hala balik kita tak lepas. Hala balik kok esok kita nak balik kerja balik, kita kena denda 1,000. Kalau kita ada 4 beranak, 4 orang 4,000, tak pasal tuan-tuan tak usahlah. Okey, kita patah balik kepada apa yang kita sebut, raya ikut syariat. Al-ghuslu wa yadkhulu min muntasafil laili. Mandi sunat hari raya itu masuk min muntasafil lail, daripada pertengahan malam. Maknanya lepas tengah malam, pukul 12 malam ke atas, kita boleh start mandi sunat hari raya. Tuan-tuan mandi sunat hari raya start pada tengah malam lagi. Jadi boleh juga kalau kita nak mandi sebelum subuh, kita nak mandi lepas subuh, boleh. Bukan tak boleh, tapi nak abang dia start bila? Dia mula bila? Dia mula pada lepas tengah malam. Boleh tuan-tuan Lepas tu kita sembahyang subuh. Kemarin kita sebut tentang kita mandi dan pimpin. Tengok dia kata sini at-tatayyubu wat-tazayyunu. Termasuk juga lepas kita mandi itu, lepas mandi at-tatayyubu wat-tazayyunu, kita berwangi-wangian dan juga kita tazayyun, berhias dengan pakaian perhiasan yang cantik yang ada pada kita. Kalau orang perempuan macam saya sebut kemarin, dia hanya boleh pakai sekadar menghilangkan bau badan dia sahaja. Tak boleh long daripada tu, tak boleh.
sehingga orang boleh menghidu bau badan kita. Macam kalau tuan-tuan mengaji Arab biasa sangat lah kan, orang duduk kat Kuala Lumpur kot tahulah kot, masuk pi dalam lift, dia keluar bau dia punya badan duk ada dalam lift tu lagi. Tu tak betul. Orang perempuan tak boleh pakai wangian macam tu, haram hukumnya. Orang lelaki sunat. Dia pakai tatayyub ini, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallama. Entah. Okey. Bahkan dia kata at-tatayyubu wat tazayyunu lil qa'idi wal khariji wal kibari was sighari. Orang tu duduk dalam rumah kah, orang tu keluar dari rumah kah, orang tu orang tua-tua kah, orang tu budak-budak kah, sawaun al-musalli minhum wa ghairuhu, sama ada orang tu dia semayang kah atau dia tak semayang kah. Faham ke tak? Maknanya kalau satu perempuan contohnya, dia ni satu orang yang haid, dia ni tak semayang, ataupun dia ni nifas, dia juga tak boleh semayang. Orang perempuan ini yang duduk dalam rumah tak semayang pun, hatta kalau satu orang tu dia duduk dalam rumah dia tak keluar pun, dia tetap sunat tazayyun tatayyub, tetap sunat al-ghuslu, sunat juga dia mandi, sunat dia pakai baju cantik, sunat dia pakai wangi-wangian bagi laki-laki, perempuannya sekadar menghilang bau badan tadi. Boleh faham tak tuan-tuan? Kemarin saya kata pilah beli baju raya ni, ramai kawan-kawan kita last minute ni pakat keluar pi beli baju raya. Tak mesti baju itu baju baru beli, baju baru duduklah lipatan yang terbaik juga kita keluarkan, kita iron, kita pakai bercantik-cantik kita besok hari. Bahkan dia kata selepas pada tu wa yusannu khurujul ajuz wa ghairi zawatil hay'ah minan nisa bi thiyabin bazilah. Dia kata kalau orang tua-tua ni, yang dia punya ni biasa sahaja, umur dah banyak dah, keluar baju baru cantik tak apalah. Tapi kalau orang perempuan ni, dia kata maka makruh lah. Makruh. Sebab tu kalau kita tengok di Mekah, perempuan pakai cantik tapi dia pakai belik dalam. Belik luar dia pakai apa? Dia pakai satu lapisan baju berwarna hitam. Kita panggil apa? Kita panggil abaya. Kita panggil abaya ataupun kalabiyah, tutup belah luar ni tuan-tuan. Okey. Baik, tetapi dalam realiti kita besok ni, kita tak akan semayang di masjid. Kecuali kalau di Kedah, yang akan semayang di masjid ini adalah pegawai masjid dan juga ahli-ahli jawatan kuasa. 12 orang sahaja. Yang lain-lain semayang di mana? Akan semayang di rumah. So kita pakai juga baju baru, pakai, tetap dia sunat. Tazayyun, berhias juga. Ya, sunat. Pakai minyak wangi. Ya, sunat. Ya, dalam rumah kita. Mandi tadi. Ya, sunat. Ini semua syariat. Lepas tu kita kalau kata dalam keadaan biasa, maka al-bukur, berpagi-pagianlah kita keluar nak berjalan, nak pergi semayang di masjid ataupun surau. Sebab tempat semayang paling baik masjid lah. Dia kata kan, dia kata fi'luha bil masjidi in tasa'a wa illa fi ghairihi, di masjid ataupun di tempat yang lain lah kan. Sehingga sunat hari raya ni, dia kata wa taqiful huyyid bibabil masjid yasma'nal khutbah, sehingga disunatkan seorang yang didatangi haid ke atasnya itu berdiri dia di muka pintu masjid untuk mendengar khutbah, sampai macam tu. Jadi esok dalam rumah kita tuan-tuan, orang perempuan yang dia uzur, dia bersama dengan kita, dia mandi, dia pakai baju raya, dia duduk sekali dengan kita. Isteri duduk di belakang tu, dia tak boleh semayang. Saat lagi dia nak dengar khutbah daripada suami dia. Lepas tu kalau dalam keadaan kita tak PKP, kita akan keluar awal nak pergi masjid, pergi ikut jalan lain, atau pergi ikut surau, nak pergi surau berjalan kaki. Kalau macam ayahanda saya ni, Pak Ngah Zabidi, dia dekat dengan surau dia yang hebat di Selangor tu.
Jadi dia keluar rumah dia, nak corner kanan, lepas tu dia pergi ke depan, dia khabat tinggi sikit, dia masuk kod pintu tu. Bila dia keluar, saat ni dia keluar, dia berjalan kod ni pula. Pasal apa? Pasal sunat. Sunat pergi jalan lain, balik ikut jalan lain. Pasal apa? Dia punya hikmah, sebab nak jumpa seramai orang untuk kita mengucapkan tahniah. Mengucapkan apa tuan-tuan? Tahniah. Hari raya ni dia panggil Yaumul Jaizah, hari kita mendapat penghargaan, hari kita mendapat anugerah. Macam kita terima scroll lah, kita naik jumpa Chancellor University, terima scroll, turun tu kita duk pegang scroll, orang semua pakat kata tahniah, 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 begitulah. Jadi kita semua ni tuan-tuan, raya sambut Aidilfitri, kita dah pun minal aidin wal faizin, kita berjaya mendapat keampunan, kita berjaya mendapat pembebasan dari neraka, kita berjaya mendapat rahmat Tuhan, kita berjaya itu, maka kita sunat mengucapkan tahniah. Dia jumpa kita pun kata taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kan? Aidun Mubarak, Aid Sa'id, macam-macam lah. Orang Melayu kata apa? Mak Lang. Oh, ni mak saudara saya juga ni. Dia kata, orang Melayu kata apa? Mak Lang. Mak Lang juga, hak bawah Mak Lang juga. Orang Melayu kata apa? Baji Ak. Dia kata, selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Macam tu. Okey. So, balik kepada realiti esok ni. Dalam realiti esok, ni saya nak pergi kepada realiti esok. Esok ni, selepas daripada kita dah, tadi kita bercakap bab sarapan, ya. Kemarin kita dah terang pasal sarapan, kita dah mandi, lepas tu kita lepas subuh kita dah makan, atau selepas mandi, selepas subuh tu kita pergi makan sarapan dengan ramai-ramai. Tapi sarapan kita bukanlah sarapan yang biasa. Kita sarapan seperti mana juga diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan ya syekhna, ahlan ya maulana, kullu am anta bi khair. Ni Mekah punya geng ni tuan-tuan. Apa dia? Apa dia kita sarapan yang diajak oleh Nabi? Al-futur, ataupun kita panggil juga inda iftarihi, ini kita mengisytiharkan kita tidak berpuasa. Awal-awal lagi subuh kita makan. Makan apa? Makan tamar, makan rutab, atau tak ada rutab tamar, atau tak ada tamar busur, tak ada busur ayak zam-zam, tak ada ayak zam-zam ayak sejuk, tak ada ayak sejuk, kita makan halwa, ataupun kita makan halawa. Al-halwa atau al-halawa. Halawa ni macam halawa maskat, dibakar dengan api, gula dalam tu, kan. Kalau halwa ni sesuatu yang tidak disentuh oleh api, macam kita makan zabib, ataupun macam kita makan asal, dipanggil madu. Yang tu. Atau makan buah cakonan, ataupun kita makan buah harun maneh. Gitu. Okey. Lepas tu kita pun bersiap apa semua. Lepas tu, di samping tu tuan-tuan, esok dalam rumah kita, kita suburkan dengan takbir raya. Anak kita ada ramai, kan? Mak Lang, Faridah, ramai kan anak kita, kan? Pakat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi anak tu takbir, anak ni takbir, anak ni takbir. Jadi selagi mana kita belum semayang, kita boleh takbir raya. Takbir ada dua, kan? Satu nama dia takbir mursal, ya. Takbir mursal hari raya Aidilfitri adalah terlebih baik, dipanggil lebih afdal daripada takbir mursal hari raya Aidil Adha. Dalam kitab fiqh sebut, dia kata takbir mursal hari raya Aidilfitri lebih baik daripada takbir mursal hari raya Aidil Adha. Dia bermula daripada tenggelam matahari ni. Kita ni hari raya Aidilfitri ni, tenggelam saja matahari, masuk saja maghrib, mulalah takbir. Sampai bila? Sampai kita start semayang. Tak Aidil Adha pun dia berhenti dekat tu. Sampai start kita semayang hari raya, habislah takbir mursal. Tapi takbir muqayyad yang dikaitkan dengan waktu itu dalam pandangan fuqaha
terlebih afdal daripada kedua-dua takbir mursal. Maksud dia apa? Maksud dia lepas daripada kita semayang raya hari raya Aidil Adha, kita takbir. Nampak tak? Kita semayang hari mayang lehong, kita takbir. Kita semayang Jumaat, kita takbir. Babang kita semayang, kita takbir. Itu dinamakan takbir muqayyad. Sampai bila? Sampai hari yang terakhir daripada hari Tashrik. Kan? Raya pertama, raya kedua, raya ketiga dan raya keempat selepas asang. Selepas mayang asang, habis. Boleh tuan-tuan? Baik. So takbir. Lepas itu kita semayang. Lepas itu kita semayang. Nak semayang ni kita nak semayang hari raya. Saya nak cadangkan kepada ketua-ketua keluarga supaya mendownload sebab dalam kita punya sistem sudah ada solat sunat Aidilfitri ni macam mana cara kita nak melaksanakan sembahyang sunat Aidilfitri pada musim PKP ini telah ada di dalam sistem. Maknanya ada di dalam laman-laman web ya, disediakan oleh pihak JAKIM dan juga pihak-pihak berkuasa agama negeri. Jadi jangan risau. No, macam mana kita nak semayang? Tak ada masalah. No, semua dah ada ayat semayang, duduk atas tikar sejadah, ambil masa. Ambil siap-siap. Yang pertama, Tok Bilal di rumah kita atau Tok Bilal pula Tok Siak di rumah kita, dia sediakan sejadah dan letakkan satu kerusi. Kerusi itu diletakkan di sebelah Tok Imam itu. Sebab kerusi itu akan digunakan oleh imam ataupun khatib nanti. Lepas itu, pakat-pakat, takbir dulu. Tuan-tuan, saya nak ingatkan ya, kemarin saya dah sebut iaitu tentang zakat fitrah. Kalau hari ni tuan-tuan tak settle juga, malam ni tuan-tuan tak settle juga, dah masuk waktu wajib. Lah ni waktu harus lagi. Malam ni waktu wajib. Kalau esok tuan-tuan tak settle, kalang kabut lah kita. Kalang kabut. Pasal apa? Esok kita di rumah nak kalut, nak semayang apa, selalu kalau kita pergi semayang di masjid, tak apa, dia ada di situ Amil ada 3 orang di masjid tu. Kita nak naik masjid, jumpa Amil dulu, bayang. Sebab tu kita sunat lewatkan semayang sunat hari raya Aidilfitri. Tapi esok kita semayang di rumah. Tuan-tuan tolong pasal apa? Semayang sunat hari raya Aidilfitri adalah pemisah kepada hukum bayang zakat fitrah. No, kalau tuan-tuan bayang selepas mayang sunat raya Aidilfitri, dia sudah jadi sedekah biasa, tuan-tuan. No, jangan ya. Sebab tu kita kena ambil ingat akan perkara yang mesti kita buat ini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bayang kat orang lain pun boleh, tapi tuan-tuan kena minta izin habaq pada dia dulu. Dia kata ya, bayanglah, tak ada masalah. Tuan-tuan nak bayang dekat siapa pun boleh dengan keizinan daripada dia, kebenaran daripada dia. Kalau tidak, dia kena bayang sendirilah. Kan? Mak kita dia kaya raya, duit dia banyak kan, harta dia pun banyak, makan pencen lagi, tak ada pencen pun banyak, tak gara duit dia. Tapi kita jadi anak nak bayang juga, kita habaq kat mak ni nak minta izin nak bayang ni, pergilah, dia kata bayang, okeylah. Tapi kalau mak kita tu memang dia tak ada pendapatan apa, dia ditanggung oleh kita, kita kena bayang lah, memang kita tanggung dia. Macam tu tuan-tuan. Jadi kalau gitu juga anak kita, dia duduk mengaji jauh tu, dia balik lama dah, dia pun ada duit. Maka kita nak kena habaq kat dia, minta izin dia, ni abah nak bayang ni. Dia kata ya baba, okey. Tapi kalau dia kata dia dah bayang dah, okey, tidak apa-apa. Okey tuan-tuan. Jadi esok ni apa kita buat? Lepas kita takbir, maka kita pun nak semayang. Apa kita nak kena buat? Yang pertamanya, saya nak pesan dekat yang jadi tu imam. Duduk atas kursi tak apa, duduk di bawah tak apa. Tolonglah terang kaifiat semayang kepada anak-anak dan keluarga kita. Tolong habaq. Okey, contoh macam ni ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi isteri tercinta, anak anda yang sangat abah sayangi, dan kesemua sekali,
Sebab ada sekali dengan siapa-siapa yang mayang raya dengan kita, yang duduk di rumah kita, mungkin pembantu rumah kita contohnya, ya, ke semua sekali. Sebelum kita nak semayang raya yang baba akan jadi imam dan baca khutbah ni, jadi abah nak bagi tahu dulu bagaimanakah kaedah untuk semayang sunat hari raya. Okey? Anak-anak tolong dengar betul-betul. Pun kita abang. Okey, semayang hari raya ni kita kena usolli dulu. Usolli dulu. Usolli, lafaz dia bunyi usolli sunnata idil fitri. Usolli sunnata idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ba'ak jangan ketak ba'ai. Pak mentua apa, mak mentua apa nak buat lagu mana? Nah? Tak apa jadi abang ketak lah. Memang saya faham sangat lah. Dah lah esok nak baca derah ni Ustaz ni baik. Al-Juhuri. Kan? Jadi abang, tuan-tuan, saya nak pesan siap-siap. Tuan-tuan jangan sebut imaman. Takut tak lagi tuan-tuan nak jadi imam. Tuan-tuan pergi sebut imaman. Anak-anak sekalian, kita nak usolli ni, baca dia bunyi usolli sunnata idil fitri imaman lillahi ta'ala. Tu kita punya. Tu kita. Sahaja aku semayang sunat idil fitri, aku imam kerana Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan kena guna satu sirah ataupun atur huruf, atur ayat. Usolli sunnata idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Terjemah kat mereka, aku sembahyang sunat Aidil Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tolong clear yang kata lafaz usolli adalah sunat sahaja. Niat bukan dekat usolli, niat dekat Allahu Akbar, dekat takbir, ya, dekat takbiratul ihram. Habis. Lepas tu abang kat mereka yang seterusnya, anak-anak, kita baca doa iftitah. Mereka baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah, maka kita akan bertakbir sebanyak 7 kali. Anak-anak, ya, takbir sebanyak 7 kali. Tuan-tuan, saya nak ingatkan, ya, ramai kita terlepas pandang dekat takbir ini. Takbir yang kita nak sebut lepas 7 kali ni, tuan-tuan, tolong ingat, ya, 7 kali takbir ini disunatkan untuk orang yang jadi imam, orang yang jadi makmum, hatta kepada orang yang semayang, menguatkan suaranya. Laki-laki lah, ya, menguatkan suaranya. Maknanya kita yang jadi imam, Allahu Akbar, jadi orang belakang pun kata Allahu Akbar. Suara keluar tak? Keluar. Makna esok ni abang ke anak-anak kita, keluarkan suara waktu takbir 7 kali itu. Allahu Akbar. Jadi dia pun kata Allahu Akbar. Antara takbir baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takat tu pun tak apa dah. Kalau tuan-tuan nak rasa feel lagi, tuan-tuan nak lama sikit, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Maknanya selepas daripada takbir yang ketujuh, Allahu Akbar, terus kita sambung dengan Fatihah. Sunat kita di antara membaca bismillah dan takbir itu diselangi dengan a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita baca a'udzubillah minasyaitanirrajim perlahan, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nampak tak, tuan-tuan? Kita baca dengan jahar bacaannya daripada Fatihah sampailah kepada surah. Tuan-tuan, nak ambil surah yang sunat, Sabih Is rakaat yang pertama, Al-Ghasyiyah rakaat yang kedua. Nama surah tu Al-A'la, tapi ada orang sebut surah Sabih Is, kan? Kot tuan-tuan tak hafal, apa lagi nak ambil qaf ke apa-apa surah lain tu yang sunat yang Nabi perintah baca, itu lagilah kita tak menghafal. Tapi kita boleh sahaja sebenarnya membaca mana-mana surah yang pendek dan ringkas. Contohnya tuan-tuan baca qul huwallah dengan qul a'udzu birabbin nas, boleh juga, tak ada masalah. Jangan tak buat langsung, ya. Jangan tak buat langsung. Bacalah juga surah. Habis kita rokok,
i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, naik pula ke rakaat yang kedua. Nah, naik rakaat yang kedua, takbir intiqalat, Allahu Akbar. Yang ni imam sahaja. Nah, yang jahar. Kemudian jahar tu makna tinggikan suara, kuatkan suara. Kemudian mulalah takbir lagi sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Hak belakang kata Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Hak belakang kata Allahu Akbar. Kuatkan. Sebab apa? Sebab ramai orang tak ambil cakna benda ni. Nah, 5 kali takbir diselangi dengan 4 kali tasbih. Habis tuan-tuan ya. 5 kali takbir, rakaat yang kedua, 4 kali tasbih diselang antara takbir itu. Habis takbir yang kelima, Allahu Akbar. Belakang kata Allahu Akbar. Kita pun auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Fatihah, bacalah mana-mana surah ringkas, habis selesai sembahyang. Okey, dalam kitab fiqh dia sebut tuan-tuan. Saya sempat semak tadi banding yang yang diwak-wak di dalam edaran yang diberi itu berkenaan dengan Al-Aidain ini, dia sebut dalam kitab ni, waktu kita nak baca khutbah itu, waktu kita nak baca khutbah, kita disunatkan. Okey, tengok dia kata sunanul khutbah ini, sorry, saya nak betulkan sikit. Tadi yang sunat kita baca 2 surah yang disebut, iaitu suratul Qaf dan juga Iqtarabatis Sa'ah, ataupun rakaat pertama Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Ghashiyah. Okey. Dalam bab sunat-sunat khutbah, ya. Apabila kita sudah semayang, kita disunatkan untuk duduk sekejap. Duduk sekejap. An yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusihi lil adhani fil jumu'ah. Duduk sekejap je. Maknanya esok ni tu imam, masa bangun-bangun tu kita sudah semayang, kita duduk di atas kursi sekejap. Untuk kemudiannya kita akan bangkit membaca khutbah. Ini dalam bab solatul Aidain tuan-tuan, bukan bab solatul Jumaah. Sebab tu dia kata selepas daripada dia duduk itu, sebab dia kata di sini, dia kata yusannu idza kanatis salatu jama'atan ay yaktuba ba'daha khutbataini ka khutbatayil jumu'ati. Sunat lepas kita semayang sunat hari raya, kita berkhutbah selepas daripadanya 2 kali khutbah seperti 2 khutbah Jumaat, daripada segi rukun-rukun dan sunat-sunatnya, tidak pada syurutnya. Okey, wa idza shalla munfaridan fala yakhtubu, maka kalau dia semayang seorang-seorang tidak ada khutbah. Okey, yang kedua, dia kata ayyajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusihi lil adhani fil jumu'ah. Dia duduk dulu sekejap sebelum dia bangun baca khutbah itu, dalam kadar dia duduk mendengar azan Jumaat. Orang azan, dia duduk sekejap. Dia buka tengok dia punya khutbah ke, dia tengok buka dia punya iPad, iPhone dia ke, atau telefon pintar dia untuk cari khutbah tu. Lepas tu dia pun bangun. An yukabbira fi iftitahil ula tis'an wila wa fi iftitahil thaniyah sab'an wilaan. Dia hendaklah memulakan di dalam khutbah yang pertama 9 kali takbir, dan pada khutbah yang kedua 7 kali takbir. Okey. Dan yang keempat, sunat dia menyebut di dalam kedua-dua khutbah apa yang sedang berlaku atau ma yaliku bil hal, apa yang sedang realiti berlaku, ya. Kalau kita sebut tentang Sabak, kita menempuh ujian COVID-19 contohnya. Kemudian sunat juga fa yata'arrad li ahkami zakatil fitri fi aidihi wa li ahkamil udhiyati fi aidiha, maka itu juga elok dibentangkan hukum zakat fitrah di dalam
puasa zakat fitrah, puasa Aidil Fitri, dan hukum korban dalam hari raya Aidil Adha. Begitulah. Ini benar sunat yang juga disuruh kita menyebutnya. Baik-baik tuan-tuan. Lepas tu bangun tuan-tuan. Maknanya kalau tuan-tuan dalam Jumaat kita sunat pegang tungkat, kalau ada tungkat pegang, tak ada tungkat tak apa, tak pegang pun tak apa, sunat je. Okey. Buka dan baca. Baca. Syarat rukun khutbah hari raya sama macam rukun khutbah Jumaat, iaitu mesti memulakan dengan alhamdulillah. Lepas kita takbir 9 kali, kita alhamdulillahirabbil alamin sekurang-kurangnya. Kemudian kena ada selawat sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, ya. Kemudian pesan takwa, ya, sebab rukun ni mesti dalam bahasa Arab. Ittaqullah, ya, pesan takwa. Kemudian membaca sepotong ayat Quran di dalam dua khutbah ini, atau dalam satu pandangan salah satu daripada kedua-duanya. Jadi sedapnya ambil dua-dua sekali lah, ya. Kemudian berdoa kepada seluruh umat, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Okey, habis kita boleh membaca rukunnya dan kemudian menyelesaikannya sekejap sahaja. Okey, lepas itu dia kata masail fil Aid. Apa masalah-masalah di dalam sepanjang raya puasa ini? Dia kata tusannu at-tahni'atu bil Aid. Maknanya disyariatkan kita mengucapkan tahniah dengan raya ini. Sunat kita. Dan masuk waktu mengucapkan tahniah raya ini bi ghurubi syamsi lailatiha, dengan tenggelam matahari masuk raya. Tak masalah lah kalau kita nak buat lah ni pun tak apa. Cuma yang sunnahnya atau sunatnya itu adalah masuk dengan tenggelam matahari. Dan Aidil Adha bi subhi yaumi Arafah, adapun pada hari raya haji dengan subuh hari Arafah atau hari wukuf. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Okey, jadi esok ni kita akan sama-sama melaksanakan solat sunat hari raya Aidil Fitri di rumah kita masing-masing, kerana kita tak boleh keluar untuk berhari raya, yakni solat hari raya di masjid dan surau seperti biasa. Masjid hanya masjid Jumaat sahaja besok yang dibenarkan untuk sembahyang sunat hari raya di negeri Kedah Darul Aman dalam jumlah 12 jemaah termasuk imam, dan mereka ini adalah kumpulan ahli jawatan kuasa masjid dan juga pegawai-pegawai masjid. Artinya kita semua lain akan solat hari raya di rumah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, akhirnya saya nak kembali kepada satu lagi yang pasti, air mata Ramadan ataupun kepiluan dan kesedihan kita berpisah dengan Ramadan. Ya, cuba tuan-tuan bayangkan kalaulah Ramadan itu seorang manusia, ya. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau senangnya Ramadan itu seorang yang telah kita bukan lagi santuni, kita gauli, kita bersama dengannya pagi, petang, siang dan malam. Kalaulah Ramadan itu umpama suami kepada seorang isteri itu menanti selama setahun Ramadan itu tak balik-balik, tapi kemudian Ramadan sudah pun bersama dengan isteri itu semula 29 hari lamanya. Tuan-tuan masih ingat kisah itu? Macam mana isteri yang merindui suara suaminya, isteri merindui belayan dan pelukan suaminya, isteri merindui segala-galanya tentang suaminya. Bila dia dengar suara suami dia, ni abang nak balik ni. Allah bahagianya. Bila suami dia sampai, dia tunggu di airport. Lagi 2 hari suami dia nak sampai, dia dah ada di airport. Tuan-tuan bayangkan. Bila suami dia sampai, suami dia bawa hadiah yang nama dia rahmah, nama dia keampunan, nama dia pembebasan dari neraka, penuh troli. Waktu suami dia sampai di airport, dia melekat di pintu cermin airport. Tuan-tuan bayangkan. Bila dia
sambut suami dia, dia bawa balik rumah, dia sediakan semua untuk suami dia. Suami dia tidur, dia tak tidur. Suami dia bangun, dia sudah lama bangun, dia berjaga untuk suami dia. Dia bagi servis yang terbaik untuk suami dia. 10 pertama suami dia bagi, 10 kedua suami dia bagi, 10 ketiga suami dia kata, ayang, abang terpaksa balik ya. Dia macam tak percaya, tapi dia percaya. Dia macam tak boleh terima. Kenapa abang mesti balik? Walaupun dia tahu suami dia dah, abang hari tu abang terpaksa balik dan abang mesti balik. Bila sampai 10 terakhir, dia jaga malam, tiap-tiap malam. Dia berdoa tiap-tiap kali. Dia tak tahu nak habaq betapa dia sangat mengharapkan bahawa dia telah jadi seorang isteri yang terbaik untuk suami dia. Tuan-tuan bayangkan, suami dia peluk dia, erat-erat, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kita nak berpisah dengan pasangan hidup kita. Kan Ustazah Farisha? Bayangkan, last kali Ustaz Murad hari tu peluk kita, waktu dia kata abang kena balik Turki. Abang terpaksa bertanggungjawab menjadi anak yang soleh buat mak ayah. Tak ada siapa buat masa ni. Mereka tak boleh balik, ada masalah kat Jerman. Allahu Akbar. Abang kena balik ke? Abang kena balik sayang. Contohnya Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam tu lah seorang suami tu, bila dia terpaksa nak melepaskan pelukan, dia peluk. Ramadan ni dia sedang peluk kita, tapi dia terpaksa lepaskan pelukan itu. Tuan-tuan bayangkan, apa dia kata? Dia hanya menyatakan bahawa kita adalah seorang hamba Allah yang telah memberikan hak Ramadan. Dia seorang hamba Allah yang, kita seorang hamba Allah yang telah menunaikan haknya. Macam seorang suami kata, Syah, abang rasa sangat bahagia hidup dengan Syah, tapi abang terpaksa pergi. Abang terpaksa tunaikan tanggungjawab ni. Abang hanya boleh bagi redha kepada Syah dari hujung kepala sampai hujung kaki. Abang redha semua dalam hidup Syah. Hujung redha itu ada syurga Allah. Betul lah kita, tuan-tuan. Macam tu lah kita ni. Kita akan nampak suami kita naik, masuk dalam balai menunggu. Kita babai dia, tak lepas daripada mata kita. Dia tengok kita, lepas tu dia masuk lagi sampai hilang dari mata. Kita keluar daripada airport, kita pergi lagi tempat, nampak dia duduk atas kapal terbang. Dia nak terbang pi. Lebih kurang lagu tu lah. Kita lah macam tu lah dengan Ramadan. Tuan-tuan, ni Ramadan nak pi dah. Suka tak suka kita kena lepas pi. Padahal kita hantar Ramadan pi ni dalam keadaan, ya Allah, adakah aku ini masih ada kesempatan jumpa lagi dengan Ramadan tahun depan? Mungkinkah Ramadan ini Ramadanku yang terakhir, ya Allah? Macam itulah kita, tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian. Namun Ramadan yang kita berpisah dengannya, Ramadan yang kita terpaksa merelakan perpisahan dengan berat hati dengannya, itulah yang sebenarnya pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah umat aku ini tahu apa yang ada dalam Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan biarlah sepanjang tahun itu Ramadan. Macam tu kan? Macam tu kan? Kita para isteri kan, bila suami kita dengan kita sebulan sahaja, dia akan balik, dia akan terus pergi ke tempat di mana dia telah ditentukan 11 bulan di sana. Dia hanya sebulan dengan kita. Bayangkan, waduh, saat dia terpaksa pergi, kita akan menyatakan, monologlah kita dalam hati, ya Allah, kita kata pada suami kita, abang, kalau ikut hati saya bang, saya tak nak abang balik, saya nak abang dengan saya nak dengan saya bang, dengan anak-anak kita, biarlah kita di sini saja bang, janganlah abang tinggalkan kami. Macam itulah lebih kurang. Tapi suami dia kata, abang terpaksa pergi juga. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, Syawal tetap kita raih. Kita bergembira dengan Syawal kerana ia juga adalah sesuatu yang telah pun disuruh oleh syariat. Ya, kita disuruh bergembira dengan hari raya. Tetapi janganlah kita terlupa bahawa hari raya dalam suasana kita bergembira, kita hendaklah akur kepada adab-adabnya, tuan-tuan. Nah, jadi esok adalah hari raya. Yang pertama, jangan hari raya esok langgar PKP, tuan-tuan. Ya, yang tu adalah
peraturan umum kerajaan. PKP dia ada SOP. PKPB tuan-tuan ya, tak boleh naik kereta lebih pada 4 orang kan. Apa nama, kena ada penjarakan sosial, berkumpul di rumah tak boleh lebih 20 orang, kena pakai apa nama penutup muka, mask, kena pakai hand sanitizer. Kena pakai hand sanitizer. Saya nak cadang kat tuan-tuan ya. Rumah kita kalau tuan-tuan nak buka, esok ramai. Jadi tuan-tuan letak siap-siap apa nama hand sanitizer di pintu tu. Mesti ada hand sanitizer. Takut depa masuk rumah kita tak ada hand sanitizer. Kalau tuan-tuan nak keluar, tulis notis di luar. Tuan-tuan tak ada. Tengok kereta tak ada lah tu. Pasal apa? Pasal orang mai di rumah kita, takkan pula kita nak tolak. Walaupun adab orang yang mai, dia nak masuk, dia kena minta izin. Kalau jadi tetamu dalam Islam, tuan rumah tak bagi masuk, kita balik aja. Tuan-tuan, sebab tu bila kita nak pergi berhari raya, kita hendaklah menjaga SOP. Ni sahabat saya di Sarawak, mereka raya sebulan. Tak tahulah kali ni macam mana kan. Saya seronok tengok dia kata, bila buka lampu raya malam, artinya raya masih berjalan. Tuan, bila tutup lampu tu, makna habis dah kuih-kuih raya, kuih lapis Sarawak pun dah habis. Mereka akan pakai baju Melayu sampai habis sebulan. Itu di Sarawak lah kan. Tapi nak habaq ceritanya, kita baju Melayu tak Melayu, kita dalam SOP. Ada SOP Raya PKPB. Tuan-tuan, jangan menyesal kemudian. Jangan menjadi sebab kepada merebaknya virus COVID-19. Tuan-tuan, kalau tak boleh jadi vaksin, jangan jadi virus. Nah, kalau tak boleh jadi vaksin, jangan jadi virus. Itu disebut oleh Tuan Guru Fauzi Abdul, sahabat saya dari Putrajaya. Dia kata, kalau tak boleh jadi virus, kalau tak boleh jadi vaksin, jangan jadi virus. Apa dia? Kita menyebabkan berlakunya bencana kepada masyarakat. Tuan-tuan, hantam langgang larangan balik kampung. Bawa balik virus daripada luar. Tu ni yang saya risau. Bukan tak ingat anak-anak, ya Allah, baba nak pergi raya. Kita pun ingat adik-beradik, pak menakan sebagainya. Tapi cuba bayangkan kalau celah-celah tu ada seorang dua yang merentas sempadan dan kemudian dia membawa balik virus daripada negeri yang zon merah sampai ke hari ni, tiba-tiba dia ada virus tu. Tuan-tuan ingat tak baru ni menteri abang apa di satu tempat negeri lain semayang buka puasa, majlis buka puasa, iftar buat di satu rumah, semua keluarga dipanggil, 16 orang balik makan buka puasa Ustazah Parishah, 16 positif virus COVID-19. Tu dia tuan-tuan. Jadi yang ni lah saya nak pesan kat tuan-tuan, raya-raya lah ya, seronok-seronok lah, tapi atas batas ada sempadannya. Sebab kita nak kena jaga, tidak pernah berlaku dalam sejarah kita terpaksa berhemat untuk berjalan menziarahi sanak saudara dan kaum keluarga pada hari raya. Dulu dalam satu hari kita nak pergi 20 rumah, jalanlah. Cuma jangan makan sampai meletup perut je. Jangan jadi macam orang Kedah kata al-mutakedarahu saja. Sebab itu bercanggah dengan agama. Makan sikit-sikit, yang penting hubung silaturahim. Yang penting berhari raya mengucapkan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selamat hari raya, orang kita kata maaf zahir batin. Dah jumpa dah, lama tak jumpa, maaf kita panggil. Kosong-kosong orang muda kata, minta maaf nak Pak Long, minta maaf nak Mak Ngah. Jangan duk pi salam, hak orang kita tak boleh salam. Jangan duk pi mereben lagu tu. Hak boleh salam, hak syariat bagi salam. Hak tak boleh salam, jangan duduk mereka salam. Hak duk tengok dalam YouTube tu, depa tu penin. Kan? Penin, depa tak erti. Depa pi salam sama laki-laki dengan perempuan. Itu haram. Kalau dia tu, perempuan tu mak kita, tak apa. Kakak kita, tak apa. Mak menakan kita, tak apa. Pak mentua kita, tak apa.
mak menakan betul, bukan mak menakan pupu, bukan sepupu, bukan ipar, bukan. Ni adik ipar aku, bukan ada apa-apa, tak ada apalah, ini kak ipar je. Salam. Tak boleh, haram hukum dia. Tuan-tuan, lepas tu jangan membazir. Tolong jangan membazir. Tapi saya ingat isu membazir ni tak apa berlaku lah kot, ya. Cuma kalau tuan-tuan buat banyak, bagilah kepada jiran kalau dah nanti orang tak mai kan. Kalau orang mai jamu tak apalah, jangan sampai mubazir pula tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jaga-jaga dengan hiburan kerana esok ni Tali Besen akan menyiarkan rancangan-rancangan hari raya. Janganlah sampai kita mengabaikan ibadat. Janganlah kita penat berhari raya kita tidak solat, kita melewat-lewatkan solat, kita tinggal semayang jemaah, kita semayang seorang. Ini semua benda-benda yang jadi fenomena tiap-tiap tahun ketika kita umat Islam berhari raya. Jadi pastikan kita tetap mengekalkan tarbiyah Ramadan untuk kita solat berjamaah, ya tuan-tuan ya. Jaga anak-anak muda kita, bang. Laksa, bihun sup, mi kari, mi rebus, bla 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 bla. Jenuh makan esok ni tuan-tuan. Kalau berjalan macam dululah. Kalau berjalan macam dulu ni confirm dah tuan-tuan. Mula-mula makan, akhirnya jadi al-matakedarahu. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Pasal apa? Pasal macam balas dendam dah kita. Tak betul. Kalau nak makan tuan-tuan, orang tua rumah ni dia nak sedia. Dia nak sedia sebab tetamu dia ramai. Tapi kita yang pi tu jangan makan banyak, makan sikit aja ya. Sebab apa? Kita nak pergi banyak rumah, ya. Jaga SOP, pakai pelindung, panjarakan sosial, hand sanitizer. Ya, jangan bersalam. Okey, hak boleh salam pun jangan bersalam. Kecuali duduk dalam rumah kita ni tak apalah. Isteri salam, suami, anak-anak salam. Tapi bila kita pergi berjalan rumah orang, jangan bersalam. Pakai apa? Pakai satu SOP salam yang baru. Ambil tangan kanan, letak di dada, tunduk lagu ni. Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Maaf raya maklum. Lagu tu. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, jadi saya ingat kita pun dah dekat sejam kerana kuliah kita ini adalah kuliah yang terakhir tuan-tuan. Saya memang kemarin saya mula pukul 4, hari ni saya mula pukul 3.30 kerana saya tahu kalau pukul 4 saya mula, saya akan mengambil masa sembahyang asar berjemaah pada awal waktu. Jadi saya mula balik 3.30. Hari ini hari yang terakhir saya bersama dengan tuan-tuan dalam Ramadan. Saya melunasi janji saya pada diri saya sendiri. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, saya dapat bersama untuk menyampaikan amanah sedikit ilmu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada saya untuk berkongsinya dengan muslimin muslimat sepanjang Ramadan. Dan hari ini habislah dan selesailah, ya, untuk setakat hari ini. Kita akan berjumpa entah bila, insya-Allah. Saya akan tengok feedbacknya nanti. Saya akan cuba fikir macam mana kalau PKP ini berterusan untuk kita berjumpa di dalam medium ilmu, kerana banyak perkara yang sebenarnya penuh dalam kitab di belakang ni tuan-tuan untuk kita kongsi bersama-sama. InsyaAllah kita akan tengok mekanismenya nanti. Saya yakin dan percaya bahawa sepanjang kita bersama, walaupun tak sampai pun 30 hari, ya kan Ustaz Fauzi, sahabatku di Sarawak, walaupun tak sampai 10 hari, 30 hari, tetapi kalau campur dengan musim PKP punya kuliah, lebih 30 hari ya. PKP pun dah lama, dekat sebulan sebelum tu PKP. Jadi banyak perkara kita dah bercakap, ya, banyak benda yang kita sebut, dan banyak perkataan yang telah meluncur keluar daripada lidah tidak bertulang saya. Saya takut saya telah merampas hak tuan-tuan, saya telah menyentuh hati tuan-tuan, saya telah berdosa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mengambil kesempatan menyusun jari 10 saya memohon ampun dan maaf dengan tuan-tuan kalau ada perkataan yang tak wajar keluar daripada mulut saya. Maafkanlah saya andai takdir menentukan bahawa Ramadan ini Ramadan terakhir kita tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih yang belahnya
menjadikan Ramadan ini Ramadan kita yang terbaik. Tuan-tuan, saya tak tahu antara tuan-tuan dan saya siapa yang akan pergi terlebih dahulu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak jumpa saya di sana, tolong cari saya tuan-tuan. Tolonglah cari bahawa kita, tolonglah jadi saksi bahawa kita sebenarnya telah pun sama-sama pada satu masa berhimpun di dalam alam milik Allah, walaupun tidak bersua wajah, walaupun tuan-tuan jauh beribu batu dari saya, tapi kita pernah berkongsi sesuatu di dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita sedang berada di dalam hilaqiz zikr, dalam bulatan zikir yang sangat luas. Kita berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit kita kongsi, tetapi sebenarnya sangat besar arti untuk kita semua, untuk saya dan tuan-tuan juga. Kita sudahi dengan doa akhir Ramadan, tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa an walidina wa an masyaikhina wa an muallimina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, saat kami menadah tangan, yang mana tangan kami ini berlemuran dengan kesalahan dan dosa-dosa kami padamu, ya Allah. Kami sedang berada di penghujung Ramadan 1441, yang kami juga tidak pernah tahu adakah akan ada lagi dalam hidup kami Ramadan 1442. Ya Allah, kami mohon dan rayu padamu, ya Allah, tolonglah jangan biarkan Ramadan ini pergi tanpa meninggalkan bekas-bekas keinsafan di hati kami, ya Allah. Janganlah biarkan Ramadan ini berlalu tanpa membawa himpunan segala amal dan doa-doa yang telah kami angkat padamu, ya Allah. Jangan biarkan Ramadan pergi, ya Allah, tanpa islah dan kebaikan terhadap pribadi kami ini, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan ini pergi, ya Allah, tanpa dibawa bersama dosa-dosa dan kesalahan kami. Berikanlah keampunan untuk kami, ya Allah. Mohon jangan biarkan Ramadan pergi, ya Allah. Janganlah biar Ramadan ini pergi, ya Allah, tanpa meninggalkan jejak-jejak untuk kami ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan Ramadan pergi. Janganlah Kau biarkan Ramadan pergi sebelum Engkau tutup serapat-rapatnya pintu azab dan neraka-Mu daripada gelincirnya kaki kami, ya Allah. Ya Allah, mohon berkat Ramadan ini, ya Allah, lindungilah kami seterusnya dalam hidup kami daripada dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum matahari akhir Ramadan hari ini berlalu pergi, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, terimalah segala taubat kami, dan bebaskanlah seperti yang Kau janjikan untuk kami dari neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah isteri dan suami kami, ampunilah anak-anak dan keluarga kami, ampunilah ibu kami, ya Allah, ampunilah ayah kami, ya Allah. Ampunilah semua anggota keluarga kami, ya Allah. Ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua
selepas ini daripada tipu daya syaitan yang akan bebas setelah mana tenggelam matahari nanti, ya Allah. Lindungilah kami semua daripada fitnah dunia ini, ya Allah. Selamatkanlah tiap seseorang daripada kami dengan iman dan takwa padamu, ya Allah. Ya Allah, kami rayu padamu. Jadikanlah kami calon syurgamu. Sempurnakanlah akhlak kami. Dan lindungilah kami daripada tipu daya iblis dan godaan syaitan hawa nafsu. Ya mujibas sa'ilin, limpahkanlah kami dengan sifat-sifat kebaikan dan terpuji. Jadikanlah hidup kami di dunia ini tenang dengan rahmah dan mawaddah. Ya Allah, Kau sempatkanlah kami bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Kau panjangkanlah umur kami untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, andai anda di antara kami yang sedang sakit saat ini, ya Allah, Kau angkatlah kesakitannya, ya Allah. Ibuku, ya Allah, sedang sakit, ya Allah, Kau angkatlah kesakitannya. Ibu kami yang masih hidup yang sedang tidak sihat, Kau angkatlah kesakitannya dan Kau kembalikanlah kesihatannya, ya Allah. Ya Allah, andai ada di antara kami yang bujang, yang belum berkahwin, tidak bertemu dengan jodohnya, Kau mudahkan urusannya. Temukan jodohnya yang soleh dan solehah, ya Allah. Ada di antara kami yang menanti-nanti lahirnya anak, tanpa hadirnya seorang cahaya mata, sunyilah hidup mereka berdua, ya Allah. Kau kasihanilah mereka, berikanlah mereka zuriat, ya Allah. Andai ada di antara kami yang jahil agama, ya Allah, Kau berikanlah ilmu dan pengetahuan padanya. Andai anda di antara kami dibelenggu sifat malas, ya Allah, Engkau angkatlah malas itu daripadanya, ya Allah. Engkau angkatlah rasa lemah dalam hidup kami, ya Allah, untuk kami memiliki kekuatan iman, kekuatan amal dan takwa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir kami, ya Allah. Temukanlah kami Ramadan dan Ramadan dan Ramadan dan Ramadan, ya Allah, berkali-kali dalam hidup kami, ya Allah. Tapi ya Allah, andai kiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Engkau rahmati, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini yang paling bererti, ya Allah, yang penuh dengan cahaya iman, yang menerangi kegelapan hati kami untuk menuju redha dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami dan pembebas kami dari neraka-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, saya atas nama peribadi saya dan mewakili isteri serta anak-anak dan keluarga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin bagi tahun ini Ramadan 1441. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada kuliah Ramadan yang telah kita adakan secara online sepanjang Ramadan pada tahun ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.